Itulah sikit sebanyak cikgu. Ya, Kau dengar ke? dengar. Itu semua pakai Cubase 100% tu. Ya Allah, cikgu ajar tu. Memang saya pun teruja sangat lah. Tak sangka betul lah. Tu dah kira macam bunyi baik tu kan. Dah jadi bunyi tu. Saya sebenarnya tak cari kod langsung sebab saya cuba cari dekat Spotify. Codify. Ha. Dia masuk kan. Tapi untuk lagu ni lah Mahadewa, lagu Immortal Love Song. Saya cuba itulah untuk buat cara sendirilah. Cuma mungkin riff gitar tu lebih kurang sama lah. Cuma dari segi sampler tu semua pakai yang Cubase lah. Yang ada Cubase kan. Memang berbaloi kan Cubase kan. Senang kerja Ya Allah, senang sungguh. Nah, itulah. Bila saya cakap macam tu banyak kata kau nak promote nak jual dia kata. Ni Kalau bukannya, benda memang senang. kalau benda tu tak bagus aku pun tak nak show kat orang. Lagipun VST dalam tu pun kira macam dah complete. Bukan taklah complete sangat. Cuma dah cukup lah kan. Itu elemen Daripada VST plugin ke semua kan. Plugin dia dah baik tu. Untuk saya semenjak dah pakai Cubase yang 11 ni, saya jarang pakai yang luar punya. Saya contact pun saya dah tak pakai. Dulu kalau tidak saya pakai sample tank, saya pakai banyak benda lain kan. Tapi semenjak sampler boleh cari kan. Tapi semenjak dalam itu juga kalau dalam Cubase tu ada satu function juga lagi yang kalau saya tak cerita, tapi kalau lepas ni kalau abang try ni lagi menarik lah. Kita boleh tukar sound tu. Kalau kata drum live tu, kita boleh tukar sound drum live tu. Boleh. Senang. Tapi sekarang kita pakai SD ni. Ni SD katalah sound SD tu, ialah sound SD tu kita tak boleh tukar sangat kan. Dia dah memang dah apa? Kita panggil dia dah fix bunyi dia macam tu kan. Apa yang abang boleh buat kejap saya tunjuk ni. Ini saya tunjuk share lah sebelum kita pergi lebih lanjut lagi Saya share screen. Aku boleh tengok ni Okey. Dah share screen ke ni? Dah Dah. Dapat kan? Okey, katalah kejap saya buka satu projek. Saya buka lagu projek yang ada drum live. Sekejap apa yang ada drum live kat sini? Regina tu hari ada drum live kot. Ada satu projek yang diorang tengah rekod ni. Hello, dapat dengar Dapat. Ada dengar lagi kan? Ini drum dia lah. Ni drum dia pun masih terbuka lagi ni. Dengar tak drum dia? Dengar. Macam kata snare ni sekarang ni kan. Katalah bunyi dia ni macam, katalah bunyi snare dia ni lembik sangat lah kata. Tak stable main dia. Kan snare dia tak kasih lah. So apa abang boleh buat, abang highlight ni macam ni kan. Double click dia. Dalam semua Cubase boleh buat. Dia tak semestinya Cubase yang pro je, yang Element pun boleh buat. Double click macam ni. Ni saya record tau, nanti boleh abang boleh tengok. Try lah. Kita boleh tukar apa sound pun daripada drum. Kalau macam Superior tu, SD3 tu pun kita tak boleh tukar sound dia banyak, kecuali sound yang dia bagi kat dalam tu kan. Kalau katalah nak tukar bunyi, katalah dapat bunyi yang baik satu kan, pergi dekat bahagian hit point ni. Dia ada hit point kat tepi tu. Nanti dia keluar macam garis-garis ni, dia akan detect bunyi snare je. Kalau ini macam dia detect bukan snare pun dia detect. Tak, yang snare adalah yang tinggi lah kan. Tu. Kita betulkan dia punya threshold ni. Kita tangkap bunyi snare saja. Okay, kita nak tukar bunyi snare je lah. Yang bunyi yang lain kita tak nak tukar. Kemudian kita dah dapat bunyi yang mana kita nak tu, kita create MIDI note ni. Terus dia jadi MIDI ya? Kita create MIDI note tu. Sama ada kita nak fix velocity ataupun kita nak buatkan supaya dia stable, kita buat satu velocity. Kita tentukan note number dia, katalah kita buat C, okeylah C3 pun boleh. New mini track kata tu. Dap. Automatically kat bawah ni kita dah ada MIDI track yang tadi snare tu. Tu snare je. Ni dah dapat snare tu nya. Tak tu. Kemudian
Okay, ini kita dah tutup dah, kita tak ada lah snare ni tadi kan. So ni kita dah dapat tapi tak ada bunyi lagi. Tu dia. So apa abang boleh buat satu lagi, abang cari bunyi snare yang cikgu nak, katalah tak salah cikgu nak katalah ada bunyi snare yang DW kata contohlah. Snare DW lah kata contohlah. Ni contohlah snare DW dah ada. Import je snare tu kat dalam Cubase ni. Tak kisah letak dekat mana dulu, kita import je dulu. Jadi saya ada snare ni DW, ni snare saya ni. Okay, katalah ni bunyi daripada studio ni, bunyi daripada studio saya ni. Tu. Kita betulkan. Kemudian pergi kat sample control ni. Sample control ni, tarik dia masuk situ. Dia akan automatik jadi kita boleh main atas keyboard. Okay, kita tak nak. Ni yang tadi sample lah. Ini sekarang track yang kita dah masukkan dekat dalam ni. So, one shot. Setiap kali tutup ni, kita dapat bunyi sample snare ni lah, yang ni. Alright. Jadi kemudian kita pergi kat MIDI track tu, kita tukarkan dia pergi ke snare MIDI ni. Dia automatik dia jadi snare yang kita trigger tadi lah. So dengan berbanding dengan snare yang tadi yang ni kan. Ni. Dia konsep dia trigger ni lah. Tapi trigger paling cepat ni kalau kata kalau kita buat metal nak trigger bass drum tu nak ada tek-tek lebih tu kan. Paling senang ni kerja saya. Daripada snare yang macam ni bunyi dia tak keluar ni, kita ada snare yang macam ni. Bukan ni, salah. Macam MIDI dia. Ni dia. Tak ada. Ini mic bottom ke dia mic ini top ni. Top. Ni bunyi top snare saya ni. Okay. Kalau tak nak pakai ni, kita pakai tukar. Dah tukar terus lah. So kita dah dapat bunyi apa? Snare yang lagi snare. Bukan snare je, kita boleh tukar semua benda lah. Semua benda boleh buat. Bass drum. Jadi automatik kita dah bunyi dah confirm. Macam ni lah Mak Salih recording. Kita semua kena tipu. Yalah. Macam mana lah kalau main laju-laju tu macam contoh macam aku tak tahulah, tapi ni aku punya firasat je bang. Macam kata Last Urish yang dah tua tu kan. Macam mana lah dia punya tone boleh melekat macam dia tu kan. Inilah cara dia kot. Yalah mungkin kot. Agaknya. Mungkin lah kan. Itulah, tak tahulah. Ni kan, ni snare yang trigger tadi tu. Dengan berbanding snare yang dia punya tu tadi. Ni bukan. Salah buka lagi aku ni. Ni dia punya. Contohlah kan. Kecil ni kita dapat yang konon tukar bunyi dia habis kan ni. Bass drum, kick semua kita boleh buat. Ini satu benda yang paling lagi champion je lah. Belum habis kat situ lagi. Kalau kata ni tadi sound yang kita pakai sound sample lah. Katalah kita ada satu lagu yang katalah kita ada drum kat sini, tak drum sample yang besar. Katalah kita ada drum daripada drum Mak Salih lah. Katalah kita ada daripada lagu-lagu yang rasa cikgu nak pakai, kata snare dia bagus lah kata kan. Katalah ambil beats mana dia, beat drum beats. Macam yang tak nak kata yang rock sikit tadi. Tak ada ke drum dia yang lebih besar sikit. Katalah tu lah. Ni contoh. Katalah snare tu cikgu nak pakai kan. Bukakan sample, buka track satu, nama dia sample track ni, macam ni.
Buka, lepas tu pergi dekat sebunyi yang kita hendak tadi tu. Mana dia tadi? Sini. Tarik je. Tarik dia pergi kat track. Kita pun masuk sini terus pun boleh macam tu. Lepas tu kita boleh ambil bunyi snare tu je. Oh, potong lah. Potong lah. Ni, gini. Okay. Nah, tu snare kan. Kita ambil start sound ni. Kita start daripada mula snare tu sampai dekat tutup lah, kat mana kita nak tutup. Kalau kita nak ambil snare tu aja, kita ambil macam ni je lah. Itu kita boleh fade out kan dia. Ini benda paling, untuk saya paling apa? Alamak. Paling champion lah. Ini kalau nak miking pun susah dapat sound ni. Macam begitulah lebih kurang kan. Katalah ni kira apa? Secara rambang dia lah. So, kalau nak pakai sound ni pun tadi, kita dah ada sample tu. Bagi je dekat MIDI tadi tu. Kita tukarkan dia ke sampler track baru tu lah. Tu. Ni boleh bertambah bunyi dia jadi tiba-tiba jadi R&B sikit lah. Tu. Benda ni boleh buat hi-hat, boleh tom-tom, boleh, asalkan dia ada transient. Selagi dia ada transient tu kita boleh tangkap apa benda alam ni boleh tangkap, kita boleh buat. Contoh dia, cara dia memang satu cara tu je lah, klik dia, kita dapatkan hit point tu. Hit point dia ada kat belah atas ni kan. Nanti dia keluar macam tu. So kita detect bunyi snare je lah. Macam orang buat live kan. Buat live, tiba-tiba dapat sound drum tak bagus. Boleh cara ni ya. Memang, saya kalau live banyak kali saya pakai macam ni juga. Saya pakai drum, saya pakai drum trigger lah. Macam siapa ni? Mac buat yang untuk orang metal cam. Sama. Saya pakai ni lah. Lebih kurang macam ni lah. Sebab saya rasa bukan sound daripada konsert, saya rasa bunyi sound drum. Kita boleh ambil je sound Mak Salih, kita ambil je top snare satu bass drum tu. Kata nak bunyi Metallica je, nak bunyi Metallica tik 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 tu je kan. Ambil tukar je. Main lah kan. Ni yang paling, yang saya tahu yang recording macam ni, sangat recording macam ni, JD Wong, JD Pokshovic kan. Jadi dia rekod je drum tu, dia tak kisah. Kau main je, dia kata. Kau main je, bunyi macam ni pun nanti aku betulkan, dia kata. Sampai siap meletup je drum bunyi kan. Dia tukar macam ni lah. Settle kerja. Ini kalau apa macam pakai apa nama drum, DD drum pun okey kan. Ya betul. Abang rekod je bunyi dia tak macam mana pun kan. Lepas tu dapatkan MIDI dia, lepas tu boleh trigger balik. Yalah. Boleh setting velocity balik. Betul. Saya memang, saya rasa saya pakai benda ni dah bertahun-tahun lah kot. Yalah. Macam ni lah. Tapi dulu cara dia susah lah. Kena ada software nak trigger, nak kena masukkan, kena pakai drum trigger apa semua kan. Macam ni just tak sampai 3 minit ni kerja kan. MIDI kan dia tak dah siap. Tu kata Cubase ada champion dia. Ni lah champion dia, Cubase. Yang orang tak nak ambil tahu. Itulah. Saya sebenarnya bila saya buat yang bila saya dah try ni, nak masuk gitar lagi lah. Saya nak cuba pakai miking lah. Tak baik. Ream lah, cuba ream. Okey, kalau cikgu kalau kau nak ream kita kat sini ada tak dry gitar, rasa gitar tu tak ada dry ni. Dia dah bagi saya siap. Kalau nak rekod pakai nak ream, buang dulu. Tak mau. Buka satu file yang ada gitar lagu apa yang ada gitar. Saya first time pakai DI ni, baru saya percayalah. Memang DI ni memang champion lah untuk buat lagu. Dia punya level kan? Level dia cantik. Dan tidak susah lah. Sebab macam saya punya high gain gitar saya banyak high gain. Baru gitar tu tak macam tak peak kan? Tapi bunyi dapat keluar kan? Bunyi dapat keluar. Itulah dia. Itu kenapa orang kata orang kata lawa kita.
Ni Hills. Itu lawa. Apa nama tu, ada lah saya post dekat ni dalam grup kan mengenai apa nama saya punya DI ni. Ada je orang komplain ni. Saya tak pernah pakai DI pun. Ya, masing-masing lah kan benda tu. Tapi bila dah cuba sendiri dapat kita dapat dia punya apa? Kita dapat hasil itu, orang nak percaya tu terpulang lah. Macam saya pun tak suruh orang percaya pun. Tapi kalau orang tanya, Alfa macam mana gitar kau bunyi macam tu? Inilah aku buat. Betul. Macam gitar kita memang kalau kita pakai yang high gain pickup, memang susah nak dapat level dekat interface. Dia bunyi apa nama begitu? Saya panggil bunyi pasir. Saya dengar bunyi, saya panggil bunyi pasir je. Okey. Kalau kata abang nak reamp, first kali kita rekod pakai DI lah kan. Maksudnya kalau kita rekod DI tu, bunyi tu memang tak ada bunyi kosong lah kan. Bunyi dia akan kerepek-kerepek macam inilah macam relax. Dia macam tu lah kan. Untuk abang hantar dia ke luar, abang kena pula make sure level bukan dekat meter yang saya ajar pakai level yang view meter ni tau. Bukan yang ni tau, meter ni. Bukan meter tu lah. Bukan meter ni. Tapi kita tengok meter yang di sini je. Benda ni kena cecah kosong. Oh, dia kena. DI ni, bunyi DI kita ni mesti cecah kosong. Level yang paling tinggi kosong lah. Yang kosong di meter kita ni lah, meter mixer kita ni kan. Naikkan level ni sampai kosong je ni. Lepas tu kalau tak cukup level macam ni, tak cukup. Baru sampai 12. So abang highlightkan ni gitar tu, abang naikkan dekat gain sini. Dekat atas ni ada volume untuk naikkan clip kita punya gain. Alamak. Kita naikkan clip gain ni. So naikkan macam ni. Tu sampai. Tu kan dia sampai kosong kan. Baru boleh reamp. Jangan tak boleh reamp sebarang lah. Tak jadi juga nanti. Yalah. Ini semua, ini tips-tips lah. Bila kita rekod masuk, kita jaga level kan. Bila kita hantar keluar pergi amp, nak reamp, level ni kita kena naikkan. Dia akan keluar lah, noise semua akan keluar lah. Pasal macam biasalah kita hantar ke amp akan keluar noise, mainan tu semua kan. Tapi kalau kita kurang level, dekat amp dia macam buffer kurang sampai lah. Yalah, tak cukup. Tak cukup apa input lah. So masuk DI pula, keluar daripada interface, out interface, masuk ke reamp, out reamp pakai TS mono cable gitar cable pergi ke amp. Daripada interface ke DI tu ke reamp tu mungkin pakai kabel TRS lah. TRS cable. Out daripada reamp tu pergi ke gitar pakai mono cable biasa. Lepas tu level dia masih tinggi lah. Ni macam ni abang boleh naikkan level tu dekat, kalau kat sini dah kosong kan. Ini abang naikkan sampai dia jadi tinggi sikit lah. Sampai dia cecah kosong lah. Tu. Tu dah cecah kosong lah tu. Baru boleh reamp. Reamp, mic masuk balik sini lah. Tu kita rekod balik lah. Seeloknya masa ada satu cara lagi. Kalau abang nak bunyi tu lagi fidelity lagi tinggi, gitar dah siap rekod, kata dah siap rekod kan. Abang cikgu export dulu keluar. Export dulu kata gitar ni lah, kata dah inilah gitar yang saya nak reamp kan. Export dulu keluar, dia mono lah. Kita export mono. Kita lah gitar reamp. Gitar reamp. Kita buat kata nama dia gitar reamp, hantarlah kat desktop. Lepas tu make sure dia wave. Lepas tu sample rate ni tukar jadi 9 biar 44 ke macam tu. Tapi beat ni tinggikan dia. Beat naikkan beat. Supaya kita dapatkan fidelity yang tinggi tu. Dia kalau yang bagusnya 32 bit lah. Kalau yang biasa macam kami lah. Ini pun paling tinggi untuk profesional pun. Dia tak boleh pergi lagi tinggi. Tak boleh ya? Dia ada sekarang ni adalah dah start ada 64, tapi banyak software tak jalan. Cubase saja yang jalan 64 ni. So keluarkan jadi 32 bit kalau boleh. Kalau interface mampu, pergilah 96 ke. Tapi beratlah komputer.
So pergi ke jadikan dia 32 bit macam ni, keluarkan dulu, hantarlah ke export keluar dulu. Contohlah. Lepas tu buka projek baru. Dengan mengikut kita punya recording format kita tu lah. Lepas tu baru kita re-amp. Okay, kata ni dah export. Yang gitar DI ni saya dah export. Lepas tu buatkan file baru. Come on, ni buka file baru, empty. Katalah saya namakan dia ni, folder dia ni gitar re-amp. Gitar re-amp. Buat folder baru. Lepas tu abang make sure dekat dia punya recording format ni. Dia pergi kat project setup ni. Ini. Ataupun kat atas ni ada. Ini. Tukarkan dia jadi 24 ni jadi 32. 32 bit. Lepas tu kita import balik gitar yang kita dah render tadi tu. Ni sekarang ni besar ni. Dia punya bit ni 32 bit ni. Kan? Import balik. Okay. Dia 32 bit. Dia tengah besar. Abang re-amp dari sini. Maknanya record balik 32 bit ni. So kita dapat high fidelity punya apa-apa benda-benda yang kecil-kecil yang macam dalam tube tu punya bunyi semua tu kita dapat tangkap. Okey, dah siap tu, kata dah siap re-amp, hantar balik keluar, apa? Export balik ke projek kita, katalah projek tadi balik 24, hantar balik output dia ke 24 bit balik. Lepas tu baru kita export masuk lagu kita tadi. Dapat tangkap tak? Dapat. So kita dapat sentiasa duduk dalam high fidelity punya bunyi tu. Cuma kita tak dapat dengar apa nama dalam mix lah. Dalam mix tak dengar, tapi kita ada tangkapan dia tu macam kita tengok gambar 4K lah. Kita dapat segala macam, kalau masa kita miking tu segala bunyi amp tu punya keradak-keradak tu memang keluar. Tu kalau memang kalau nak beria lah. Saya kalau macam gitar saya selalu saya akan re-amp dekat 96 kHz 32 bit. Hantar tu keluar projek baru, re-amp, hantar balik, baru import balik masuk kat projek. So kita dapat fidelity tinggi tu. Kalau beria macam tu lah. Itu dia sebenarnya bukannya lah tu sangat, tapi berianya je. Semangat nama dia, semangat Lamina nama dia. Kadang-kadang benda tu yang sebenarnya yang kita nak jual kan. Orang tengok kualiti kan. Itu kualiti orang tengok tu, tapi puas hati tu lah bang. Kita beli barang mahal kan, macam kata gitar kita beli mahal. Kalau boleh saya nak full potential gitar tu. Saya nak dengar terang-terang semua benda. Gadget aku beli mahal ke, amplifier aku tu aku nak dengar semua benda tu kan. Tak nak satu pun tercicir. Tapi dia jadi perangai itu semua perangai lah. Cuma saya dekat amp ni macam amp betul lah kan. Kalau saya nak cari clean sound memang susah. Tak pandai lah. Memang susah sangat bagi saya lah. Untuk dapat clean sound. Macam kalau macam guna apa efek, senang je lah kan. Untuk pergi ke amp, dia depends kat amp apa kita pakai je kot. Yalah, sebab saya punya macam King Kong ni. King Kong ni dia macam ada tak boleh clean tu, dia ada distort sikit. Dia lebih macam JC800 type tu. Dia tak akan dapat clean yang brittle tu. Betul. Dia tak dapat. Dia memang ada sikit macam kalau kita dengar dia ni, aku nak clean yang clean yang crystal tu, dia tak akan dapat. Dia tak dapat. Kalau abang nak pakai macam tu memang kena pakai amp solid state lah. Ataupun kena pakai amp macam yang jenis-jenis macam twin reverb, lagi apa, matchless. Ironheart ni ada dapat sikit lah. Ironheart tu dia kalau dia clean dia tu masih, yelah dia tube bukannya tube betul kan, dia masih simulate kan, boleh almost dapat lah. Tapi kalau dapat clean betul tu kena pakai amp yang betul-betul clean lah. Clean amp macam matchless, lagi apa, twin reverb, lagi apa amp macam tu Deluxe lah. Deluxe boleh. AC30 semua tak dapat lah. JCM, AC30. Sampai ketua pun akan dapat kan tu. Paling buat main dia roll down nanti bunyi dia tak keluar kan. Yalah, kadang-kadang kalau kita buang dia punya gain, bunyi hilang kan. Bunyi tak sampai lah.
betul. Jadi dia M tu punya masalah, bukan masalah lah, karakter M tu dan juga karakter gitar tu lah. Memang bukan untuk bunyi clean yang bulat-bulat tu lah. Yalah, tak ada kristal lah. Tak ada kristal. Kalau nak kristal tu, macam saya pun kalau saya nak bunyi kristal tu sangat, saya guna saya punya Blues Junior. Sebab pengalaman saya kira baru tahun lepas lah saya start pakai tube M, 2 tube M saya pakai. Baru saya tahu lah rupanya memang nak dapat betul-betul ke ni, tak dapat lah. Memang tak dapat. Susah. Tapi sebenarnya gitar, ini saya punya taste saya lah, Saya punya clean saya memang tak bersih 100% tu. Clean saya memang ada kotor sikit. Ada gain sikit lah. Ada sikit lah. Dia memang ada dirt sikit. Tapi dalam lagu dia tak dengar dirt tu. Tapi dia akan membuat, dirt tu akan membuatkan saturate sikit, yang distort sikit tu akan membuatkan bunyi gitar tu keluar. Dia terkeluar dalam mix tu. Tapi kalau cuma masalah kalau kita nak main benda tu, nak main benda-benda clean betul-betul, nak main benda jazz ke, nak main benda plucking 60-an ke, kacau jiwa lah sikit tak? Yalah, kacau sikit. Dia tak jadi kan. Pasal endapnya saya untuk benda-benda macam tu saya pakai Fender, lepas tu saya pakai Blues Junior. Saya rasa macam kecewa je beli pahat tak boleh clean. Rupanya betul lah. Memang dia karakter M tu, lagipun tube besar tu kan. King Kong tu memang heavy M tu. Yalah. Itu M pakuk tu. Tapi ni 50 watt je cikgu. Akhirnya satu, kalau nak cerita pasal tu bang, dalam recording lagi kecil watt lagi bagus. Pasal kita boleh blast M tu. Kita boleh blast bagi dia punya apa nama begitu. Crank tube tu betul-betul lah. Bagi dia panas betul lah kan. Kalau M tu besar, kalau M tu besar, kita tak dapat, kalau kita kuatkan dia decibel dia ada punya apa? Dia punya dB dia kuat kan. Kadang-kadang terlalu kuat bilik kita tak boleh cover. Jadi kita pun slowkan volume. Kita tak dapat full potential tube tu. Tapi kalau kita nak crank, pakai 50 watt ke bawah lagi better. Saya ingat lagi masa tu saya record album Wings and Super Friend. Yang bila yang mana? Wings lepas Awi keluar tu, Wings yang Super Friend ada itu MRK. Yang sama Sarah Yaakob pun ada tu. Yang album ada hijau merah dulu, ada dua tu kan. Tu saya record tu saya record dengan Stewart Day untuk Wings. Joe ni datang lah bawa dia punya JC800 sebesar-besar dinding dia tu kan. Endingnya kita orang record gitar dia tu guna M brand Crate 30 watt. 30 watt tu combo je. Tapi crank 100% lah. Sampai M tu masa recording tu M tu pindah tempat lain. Dia bergegar sampai bergerak M tu jalan. Padahal lah Joe ada kongsi apa yang digunakan di studio masa album Teori Domino ke kan? Ya, sama. Padahal saya tengok apa hal guna M bass macam kecil ya soundnya benda-benda ni kan. Tapi bunyi bila dengar bunyi betul. Bunyi betul. Bunyi garang kan, besar kan, terang. Tapi pasal bila kat dalam studio, macam kata kita bilik kita ni lagilah bilik kita ni dalam kita kata 10 kali 10 ke apa kan. 100 watt bila lah kita nak 100 watt macam mana lah kita nak blast. Yalah. Jadi yang paling best macam John Petrucci semua tu lah, dia pakai 112 kan. Benda-benda macam tu lah. So lagi kecil lagi kecil watt tu kita crank lagi kuat. Pasal bila kita recording kita tak berlawan dengan drum. Bukan live kan. Kita record dari segi kata level lah, daripada volume level lah. Kalau macam cikgu lah, biasa kalau pulas sampai berapa orang? Kalau buat benda heavy lah. Heavy ke biasa ke apa kan? Kalau saya record pakai JSF800 tu, volume saya, master volume tu dalam 7. 7 lah. 7, 6, 7. 6, 7 lah. 6 ke 7 macam tu. Gain tu terpulang lah kan. Tapi kalau saya kadang-kadang pun gain saya tu tak bawah daripada 4 kot. Tak pernah bawah 4 kot. Tu kalau 800 lah. Depend. Guna power sock ni saya memang blast besar lah kan. Saya pakai power sock juga. Saya pakai Palmer juga tu. Saya pakai Palmer. Memang saya punya, kalau Palmer saya tu memang saya pakai 16. Saya pakai sampai M 16 ohm.
Saya pakai kabinet saya 16, semua kabinet saya 16 ohm. Tu sebab hari tu Pian Uh, kan dia hari tu dia kata dia ada beli alternator kan sebelum ni. Alternator dia kata letak pada apa nama send return. Saya pun muskil lah. itu alternator volume lain. Dia kata volume lain kan. Tu, Dia tak sampai dia punya power amp tu dia punya kalau nak kena. lain konsep. Alternator Konsep yang lain. letak send return tu untuk kita turunkan level je. Sekarang dia dah beli torpedo. Torpedo lagi menarik lah, lagi meletup lah tak? Kalau live kadang-kadang saya pakai Palmer lah, tapi dulu sebelum ni saya pakai juga send return, letak alternator dekat send return. Cuma saya rasa power tube tu dia tak hit betul, dia bunyi dia tak keluar tau, bunyi dia kecil. Yalah. Bunyi dia saya panggil bunyi kucing lah tu. Dia tak cukup. Saya pernah pakai macam tu, pernah saya buat kan. Cakap ni, itu bukan alternator yang ni kata nak bagi crank betul. Kena pakai yang dekat speaker lah. Dia pakai power soak. Memang kena pakai alternator power soak punya type. Saya punya tu bukan branded, murahnya Bugera. Bugera kan? Saya PS2. Saya ada sebelum ni saya pakai apa dia brand dia? Alamak, saya lupa nama brand dia lah. Brand Mak Saleh juga tu. Randall. Saya pakai Randall, tapi saya rasa bunyi dia tak berapa real. Ada macam something wrong. Lepas tu saya pakai THD plate tu, hot plate. Dia macam tukar bunyi kita juga. Lepas tu dah lama-lama dah macam tak boleh tahan, saya order je Palmer. Saya order Palmer, baru rasa macam ini baru betul bunyi amp tu betul bunyi dia. Saya rasa pun saya punya Bugera ni macam ada kurang sikit lah dia punya bunyi. Mungkin lah kadang-kadang komponen kat dalam ke kita tak sure lah kan. Tak sure lah, tapi dari segi apa kata apa sound character, sound apa ceria tone tu tak dapat. Faham. Maksudnya mungkinlah dia jenis yang bukan, dia tak sesuai dengan amp tu ke. Sebab sekarang ada saya pernah pulas habis lah kan, bagi macam 0 ohm lah kalau jadi kan. Memang sok habis lah. Tak dapat lah dia punya sound. Faham? Daripada macam tu kan, saya lagi ini nanti kan aku tunjuk ni, nanti kata aku racun lagi Kang. Bukan racun, tapi saya guna ni juga kat studio. Ini saya beli ni secara tak sengaja. Mana pula share screen ni. Saya beli benda ni tak sengaja. Masa tu dia kat Doremi ada, dia isolation cabinet. Kabinet. Tapi ini memang paling champion untuk saya sekarang ni. Saya pasti pakai sampai tak berhenti lah. Banyak rama juga saya pakai ni. ISOCAP. Ni. Randall ISOCAP ni saya pakai. Ni saya pakai kat studio juga. Ni. Dia 112 kat dalam sini. Abang belas lah macam mana pun, tutup je, letak mikrofon dalam ni. Kita letak mikrofon dekat dalam dia. Lepas tu kita miking lah. Lepas tu kita tutup kotak ni. Miking dalam lah. Miking kat dalam lah. Belas lah macam mana keluar bunyi dia. Ada saya fikir macam ni sebenarnya isolation ni, tapi macam apa, fikir saya besar ke kecil isolation ni dia punya. Besar juga, besar. Sebesar macam nak cakap 12 dia 15 kali 15 salah saya kot, dia punya besar saiz dia. Dia 17 lah, 18 kali 18 tu. 4 segi tinggi ni. So dia macam mana tau, dia speaker kat atas ni, bawah ni kosong lah. Dia speaker kat tengah-tengah sini, bawah ni kosong macam kabinet. Kita miking kat atas. Kita miking kat atas. Ini saya pakai. Ini saya beli secara tak sengaja. Memang betul tak sengaja. Pasal asalnya dia pergi Doremi tak benda lain. Kita jumpa kan. Saya masa tu lepas tengok Jim Root punya video, dia orang kata dia orang pakai kat studio live, dia orang pakai ISOCAP. Kata bagus juga ada ISOCAP ni, senang kerja. Endingnya bila dapat tengok ada nampak dekat Doremi tu ada, saya beli tu dia macam ni. So kita miking dekat atas macam ni lah.
Lepas tu kita tutup lah dia. Lagi dapat dekat tu. Memang bunyi dia memang saya belas, rasa saya belas full belas kot. Saya tak pakai alternator langsung. Alah, alternator yang salah juga. Saya tak pakai alternator. Dia pakai speaker apa tu? Dia G12 kot. G12. G12. Tapi saya punya dah tukar, saya pakai Eminence. Saya tukar Eminence 16 watt. Ni dia datang 8 watt. 8 ohm. Saya tukar dia jadi pakai 16 ohm. Dia punya size sama lah. Size, saya pakai 12 inci jugalah. Size sama Eminence. Ini dia kata nanti saya tukar cakap ni, nanti saya kata nanti saya racun lagi. Tapi meracun kan benda kan? Barulah King Kong tu boleh meletup. Lepas tu jiran pun tak marah. Kalau abang pakai ni, abang tak payah pakai alternator. Berat ke? Kalau berat ni penghantaran ke sini ya mahal. Saya tak sure benda ni berat tak berat juga. Tapi saya rasa boleh buat sendirilah. Memang boleh, tapi kadang-kadang orang buat ni dia tak sama kan. Dengan kayu dia mungkin spek apa dia pakai. Dia keluarkan bunyi. Dia punya badan ada badan macam badan apa, dia pakai MDF board macam kabinet lah. Ni macam ni dia buat ni. Macam tu mikrofon ni. Ni tengok sikit. Lain macam lah ni. Lain macam lah dia pakai dua mikrofon. Tapi macam cikgu tak suka dengan dua mic. Kenapa? Saya pakai dua mic juga. Tengok tengok lagu, sebenarnya bukan tu, tengok berapa rajin ni sebenarnya tu. Kalau recording memang saya pakai dua mic. Kalau pakai 412 kan, saya makan mic yang atas bawah tu. Pasal lain-lain speaker tu lain-lain bunyi tu kan. Cari bunyi yang mana satu nak bunyi tu. Bunyi ni dekat dua. Selalu memang pakai dua. Lepas tu jadikan satu lah. Kita blend kan. Dia tak ada masalah pacing ke? Kena pandai, mikrofon tu kena sama. Jarak dia kena sama. Saya fikir tu kalau jarak lain, saya rasa phasing. Ada phasing kan. Kalau jarak lain phasing. Ni macam mana pula dia buat ni? Ada je dia ni. Saya memang pakai dua mic kejap, saya tunjuk yang ada gambar dia yang saya buat recording tu. Saya rasa masih ada lagi kot gambar tu, tak buang rasa. Memang saya record memang pakai dual mic, pasal kadang-kadang satu mic tu tak cukup. Dia tak cukup gigit tu kan. Dia tak nak loop pula. Slow betul Facebook. Hari tu pun saya ada try dua mic lah kan. Saya nak ambil bunyi nyamuk tu kan. Bunyi nyamuk dengan bunyi tu. Bunyi body cabinet tu lah. Dapat tak? Dapat, tapi kata apa, aja kena level balik lah. Kalau dalam macam sekarang, macam kata abang punya, cikgu punya sound card macam tu, kena rekod 2 track lah kan. Kena rekod 2 track. Saya ada gambar-gambar yang saya rekod pakai double mic whatever tu semua. Hopefully adalah gambar-gambarnya. Album all photo. Rasa ada kat sini. Saya punya setup macam ni je kan cikgu. Pakai double, pakai THR macam ni je. Ni macam ni lah saya recording. Dua mic macam ni. Dia mic yang sama ke ataupun? Mic lain-lain. Sorry. Saya mic lain-lain tu. Satu saya pakai 57. Ini masa ni saya rekod apa? Saya rekod, saya tak ingat album apa. Saya rekod ni kot. Saya rekod Suspect. The Suspect AKA Skinny Hit Band tu. Oh ya, tahu. So diorang pakai macam ni lah. Dua mic, tapi mic saya tu lain-lain tu. Mana gambarnya ni hilang. Ni macam ni lah. So ni MD441 441 MD441, ini SM7. So jarak mic dengan kabinet tu mesti sama, baru dia tak akan seling. Kalau dia lari sikit je, dia akan seling lah. So kita kena jaga-jaga dekat dia punya positioning tu lah. Kita bukan sebarang juga nak buat. Kena try lah, kena try error lah. Saya punya rack macam ni je lah. Ni macam ni lah, ni gitar saya punya rack lah ni, sampai bawah ni. Ni bass amp lah. Bass pun macam ni lah, bass pun saya rekod macam ni lah. Ni bass. Atas ni 15.
Bawah ni hard key lah. Dekat bin ni. Mengarut bila recording, kalau klien tu memang nak record, tak boleh gambar. Kalau klien tu nak record betul-betul, saya record betul-betul. Tapi kalau klien tu lebih kurang je, lebih kurang lah jadinya. Jadi tak ada gitar, tak ada lah. Kadang-kadang untuk apa pakai kata apa kalau nak merekod. Kalau kita nak pergi meja studio, nak pakai apa nama sekadar VST plugin. Tak guna. Baik buat rumah aje. Baik pakai rumah kan. Sekarang ni pun banyak saya buat untuk luar, untuk orang dah banyak daripada Filipina, Indonesia, diorang hantar file DI tu kat saya. Oh. Diorang hantar DI, saya miking kan lah. Saya miking kan macam ni sound ni. Dia hantar sound gitar dia yang dia pakai VST tu. Nanti saya cuba cari sedekat yang dapat lah. Tapi pakai M nanti saya bagi dah 3-4 track. Ada 3-4 pilihan dia, hantar balik kat dia, nanti dia guna lah. Indonesia, Filipina banyak saya buat. Lain tak ada. Mana ada video lagi? Tak ada. Jadi kalau macam gitar, kalau dia dengan rhythm, tak untuk main rhythm kan, dia perlu masuk reverb dengan ni ke? Perlu masuk reverb ke? Kalau saya memang tak tahu reverb aku kot. Power chord, rhythm. Pasal bila ada reverb tu dia menutup bunyi kita punya garing gitar tu kan. Kalau rhythm saya tak letak lah kot. Kalau solo memanglah ada delay, ada chord, ada apa? Delay, ada reverb, bla 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 semua. Tapi kalau rhythm tu, lagi kalau rhythm tu jenis yang lagu fast kan. Banyak riff memang tak tahu reverb lah. Kalau taruh delay pun, kalau taruh reverb pun reverb slap je kot. Dia slap delay je macam supaya jadi tebal je bunyi tu kan. Itu that is normal dalam recording lah. Selalunya kita tak buat dalam recording, kita buat masa mixing. Recording tu guna kalau kita pakai apa nama tu miking apa tu reamp ni kan. Jadi abang katalah abang dah miking dah reamp, macam kata besok tak suka sound tu, boleh buat balik. Itulah kelebihan tu. Ni kalau tidak kita dah buat sekali, alamak bunyi ni tak jadilah, kecil kan. Lepas tu dah kita main tu dah memang dah jadi. Itu betul macam mana ni kan. Dah tak boleh buat apa, just pakai kan. Itu pasal saya galakkan orang memang cari DI, rekod pakai DI. Ada track tu nak pergi mana pun boleh. Kata tiba-tiba abang datang KL, kata nak rekod betul-betul, nak buat reamp, bawa je file tu, reamp kat mana-mana studio. Paling kuat pun 1 jam 2 jam je settle. Ini baru nak cari sound, 1 jam nak main. Memang time nak main tu dah penat dah. Cikgu kira kalau studio dia kira time ke kira macam mana? Saya kira hours. Sejam, sama macam kelas lah, sejam 70. Maknanya bukan kira satu package satu lagu lah. It depends. Kalau satu lagu kita rekod daripada drum sampai ke vokal lah. Itu selalunya 3 hari. 3 hari tu dalam 2,000 settle ke. Kalau band macam tadi, macam band Regina tu datang rekod kan. Ada hari pertama rekod drum dengan bass. Hari kedua tu gitaris muntah darah lah kau, rekod gitar kau. Hari ketiga mastering sekali ke? Dengan mastering sekali ke orang lain mastering? Mastering saya hantar US. US lah. Hantar US. Tu saya dengan sekali lah, dengan harga sekali tu package saya hantar US lah. Selalunya recording 3 hari siap. Kalau dah benda dah prepare lah. Selalu brand datang dia dah prepare lagu tu, dah bertahun dia pakai kan. Dia dah buat lama kan. Sekejap. Style macam orang-orang dulu, macam Sir semua, dia orang pergi masuk studio je kadang-kadang. Tanpa bawa lagu pun. Itu pasal company dia banyak duit boleh Kita sampai kos dulu saya tengok 50 lebih ribu lah. Saya ingat masa saya rekod, masa saya buat yang paling besar saya rekod kira Super Friend tu lah, Wing Super Friend tu lah. Studio je 400,000. Allah. Pasal kat situ baru nak buat arrangement, kat situ baru decide nak macam mana nak main kan. Membazir sangat untuk saya. Itulah. 400,000 bayar studio. Membazir. Jadi yang sebab dulu saya memang suka saya baca tu, yang tengok pembikinan tu kan. Memang atas 50,000 lah. Memang. Saya tengok untuk sebuah satu lagu, untuk satu album lah. Satu album paling kalau betul-betul sampai sekarang pun, satu album antara 50 ke 70,000 tu kira normal.
Tu jadi bila orang datang dia kata dia ada bajet 2,000 nak rekod satu album. Macam mana aku nak rekod satu album 2,000 ni? Ya Allah, mana dapat. Pergi buat duduk dalam home studio je lah. Jadi selalu kalau orang datang macam tu saya kata kau balik, kau drum kau program, bass kau program, gitar pakai je VST. Lepas tu kau bayar aku mixing je. Tak pun paling tidak pun vokal lah kau datang rekod vokal kat studio. Kau bayarlah studio satu session of vokal 4 jam tu 240, 300 ringgit tu baru berapa sen je. Kau rekod lah banyak vokal, sound quality bagus kat dalam studio kan. Lepas tu mixing. Lain semua buat lah pakai VST apa, drum program, bass program. Gitar tu pakailah VST je. Macam hours tak boleh pasal orang kata alah kenapa nak charge mahal? Tak mahal saya rasa tu tau. Tu 50,000 tu kerja tahulah kan. Yang kerja tahulah ya, barang, time, kepakaran ni lah satu hal kan. Yalah. Bukannya barang semua hardware, semua macam apa kompresor semua hardware preamp semua kita tak pakai yang murah-murah kan. So kena ada timbal balik lah. Tapi tengok juga kadang-kadang kalau kawan-kawan datang aku tak kisah je, aku tak kira harga je, jom je. Janji rekod tu seronok. Ya. Tambah yang betul-betul mahir lah. Tak payah nak ajar kan. Dah tahu apa nak buat. DI, preamp, tu dah baik. Cikgu dah ada reamp box tu. Baik. Cuma kabel lah. Kabel jangan salah lah. Out daripada interface, kena pakai TRS. Daripada reamp ke amp kena pakai gitar kabel lah. Mono kabel lah. Saya punya sekarang ni output dia keluar ni kan, apa nama? TRS kot. TRS kot? TRS. TRS maksudnya. Cuma sekarang masalah bang kalau bila nak reamp interface tu ada 2 output je kan. Senang saya tunjuk yang ni lah yang saya tak pakai ni. Kalau interface tu 2 output dia susah sikit lah. Ni kalau macam 2 ni kan dia pilih salah satu lah kan. Pilih salah satu lah. Cuma bila kita reamp macam tu kita tak dapat dengar bunyi tu. Output kita dah pakai kan. Dia sekurang-kurang kalau eloknya ada 4 output lah. Output lah. Baru sedap kita kerja lah. Saya ada yang ada 8 in 8 out. Ada 8 out tu cantik sangat lah tu. Tapi masalahnya sekarang ni tak boleh pakai dengan Mac saya, tak apa compatible ke apa. Tak compatible. Apa benda lah? Interface apa lah? PreSonus Edirol. Edirol memang tak jalan dengan Mac. Aduh, stres ke? Dia memang tak jalan, dia tak ada driver. Drivernya ada, tapi tak boleh pakai. Dia sampai driver X tu. Dia yang ke belakang lah. Kacau jiwa sikit lah, betul. Ready roll tu pasal company pun dah tak ada. Tapi roller je kan? Edirol dah bukan roller ni dah. Sekarang lah dia dah Roland dah tak buat benda tu lagi dah. Roland dah balik buat keyboard, buat pedal boss balik lah semualah. Dia tak buat barang-barang komputer. Kacau sikit jiwa lah tu tak? Yalah. Boleh tapi kena masukkan dalam ni PC tu lah. Kena pasang PC lah untuk dia je. Cuma masalah bila reamp tu je lah. Bila kita ambil output tu hantar keluar, kita tak dengar bunyi. Kacau sikit lah tu. Ataupun dengan mono sebelah je lah. Dengan mono lah sebelah. Pasal tak ada nak monitor kan. Maknanya keluar je pakai right. Lepas tu yang tu pakai ni lah kan. Sama ada ambil satu speaker dengan sebelah je lah untuk reamp tu sekejap kan. Itu je cara yang boleh buat lah kalau 2 output punya amp. Kalau saya boleh tengok terus slow lah. Sayang betul lah Edirol tu. Saya pakai untuk dia orang PDPR je. Pakai tu. Pakai Edirol tapi tu. Dahsyat. Sana tengah dah mula ni dah masih dah fasa dah tukar fasa belum Sarawak memang fasa 3 kan. Kuching ada masalah. Yang lain tempat lain tu ada okey dah. Cikgu Kuching Dekat Kuching ni tak boleh nak balik kampung tak boleh. Tak boleh gerak, masih tak boleh gerak lagi lah, masih lock lagi Masih tak lock jugalah. Cuma tak boleh keluar daerah. Yalah. Daerah tak boleh rental lagi, masih fasa 1 lah.
Aduh, Masalah dia. kacau sekolah memang lambat lagi buka tak ada ura-ura kata buka sekolah Sekolah buka. Oh, buka juga jadi Sekolah buka. Jadi, Oh. tapi itulah dia segitu je tak jadi. Asalkan budak asalkan ada vaksinnya lah. Yang cikgu yang kena vaksin. Dia bukan sekali anak murid. Oh. Anak murid sekali lah. Anak murid sekali lah. Semua kena double vaksin lah. Jadi sekarang ni sekolah kami ada 6 orang yang tak nak vaksin. Masalah ni sekarang ni macam ni saya nak tanya tu lah. Kalau orang tu tak nak vaksin macam mana dia tak boleh bersemuka, tak boleh mengajar. Kan dia tak boleh lah nak mengajar kan. Tapi masalahnya menyusah orang lain lah. Betul. Cover kelas dia. Cover kelas dia betul juga kan. Saya duk terfikir juga. Saya dah asyik terfikir juga. Kalau dia ni tak nak vaksin, kalau kata dia cikgu, habis macam mana dia nak mengajar kan? Dia pergi ke kerja lain. Dia ada kerja-kerja yang mungkin dibagi ni lah. Tapi masalahnya kelas dia tu kena cover. Ni. Orang lain kena cover lah. Itu masalah. Kacau lah. Kacau. Bukan kita nak berkira tapi kata apa, masing-masing bertanggungjawab. Yelah. So, masalahnya dengan orang nak vaksin dan tak vaksin ni kacau orang lain. Aduh, kucing sana sangkut KL nasib baik. Segini hari ni baru kira hari ni semalam baru kita orang dapat peluang kerja saya baru pergi studio semalam. Kita dah siap. Terus bang. Dikecing tak gedeng tak gadang teteng. Internet pakai dia pakai full blast lah. Tada. Regina Asmara ni lagu apa? Saya tanya sikit lah kalau mengenai kalau kita buat studio macam saya punya studio lah kan. Saya nak buat dia nak jadikan dia soundproof. Nak buat soundproof. Apa keperluan dia? Okey, kalau soundproof ni soalan dia saya kena tanya salah satu. Abang nak bunyi luar jangan masuk ke bunyi dalam bilik ni tak nak keluar? Dari dua. Daripada dalam bilik tak nak keluar. Okey, maknanya kita tak nak bocor lah bunyi keluar lah. Bocor sikit-sikit apalah kan. Kita tak boleh 100% tak boleh. Memang takkan dapat. Kalau nak buat 100% kita kena buat bilik dalam bilik. Yalah. Kena macam buat komputer buat. Macam Mak Saleh buat lah. Kena buat macam bilik lain lah kan. Itu tak payahlah. Saya tengok dia orang pun buat banyak underground lah. Underground memang. Lagi bagus kalau studio dapat underground. Bawah tanah. Macam King Studio semua bawah tanah. Jadi kalau kita buat bawah tanah ni, kita tak payah nak letak banyak barang. Macam dia dah tertutup kan. Dia tak bocor bunyi dia. Tapi kalau macam abang punya bilik ni kan, kalau tak nak bunyi tu banyak keluar, satu jangan elakkan pakai span tu lah. Span tu tak tolong. Dia buang ni lah. Dia diffuse je. Dia diffuse je. Kalau cikgu nak buat ni, saya boleh sarankan macam ni tau. Ni katalah macam mana ni dinding batu kan. Gap dalam 2 inci, baru naik tiang dalam 2 inci. Lepas tu naik satu tiang. Tiang dalam tiang ni, tiang tu mungkin kita pakai kayu 2-2 ke. Kalau ada orang pakai 2-3. Lagi tebal lagi bagus lah 2-3. Tapi kalau tak pun, kalau nak tak rasa tak perlu sangat, pakai 2-2
Buat macam petak-petak, dinding tu berpetak-petak, petak-petak. Dalam setiap petak tu letak roll lah. Roll lah. Roll. Lepas tu luar dia tu gypsum board. Gypsum board. Gypsum board cukup lah. Jangan pakai plywood. Oh, plywood dia mantul lah. Mantul teruk. Jadi pakai ada orang suruh pakai MDF board, tapi MDF board ni kalau kita paku dia pecah. Dia cara yang paling murah, cost efficient, gypsum board lah. Macam saya punya ni gypsum board je ni. So ni dinding batu yang original rumah kita tu. Gap dalam 2 inci ke 3 inci, 2 inci lah. 3 inci macam nanti buang space sangat. 2 inci cukup. Jarak baru naik tiang. Tiang ni jangan kena dinding sini. Oh, dia tak boleh kena dinding lah. Dia jangan kena dinding sini. Jangan kena dinding batu, jangan kena. Maksudnya tu kalau kata ini ceiling, ni lantai kan. So kayu ni dia macam ni lah. 2 inci kan macam tu. So yang memegang kayu ni di ceiling dengan di lantai lah. Tapi dia jangan rapat. Kayu tu jangan rapat je ni. Dalam 2 inci, 3 inci terpulang lah. Ikut kita punya tu. Lagi jauh gap, lagi bagus lah. Tapi buang banyak space. Yang space dalam bilik kecil. Bilik kecil kan, nanti kita sayang buang. Lepas tu dalam 2 inci, lepas tu kayu 22 atau kayu 23 lah, terpulang lah. Kalau saya studio saya pakai 23. Dinding studio saya tu 4 lapis, 3 lapis. Maksudnya batu, gap, roll, gypsum board. Lepas tu saya buat sekali lagi. Fiberglass. Fiberglass lagi kan. Tapi kalau macam tu saya buang dalam 6 dekat setengah kaki saya buang dinding tu. Besar tu. Jadi kalau macam bilik kita kat rumah tak payahlah. Itu kos berapa dah tu. Jadi membuat jarak 2 inci dalam lepas tu petak kayu tu roll lah. Ikatlah roll kan. Cari jalan macam ni nak ikat ke kayu tu. Ikat, lepas tu belakang sekali gypsum board lah. Dia dengan ceiling sekali ke? Kalau boleh buat ceiling sekali, why not? Ceiling senang je bang. Ceiling tak payah buat ceiling baru. Ke atas abang asbestos Asbestos. Letak atas asbestos tu letak roll je. Tapi cuma yang masalah dia kalau dinding loteng kita tu sambung dengan rumah bilik sebelah lah. So kena tutup belah atas tu kat dalam, kena tutup di dalam loteng tu lah, matikan lah dia. Tapi tak payah buat barulah, letak je roll dekat atas. Letak atas loteng tu je, tak payah tak payahlah buat baru, nanti jadi rendah lagi bilik kan. Jadi saluran aircon macam mana? Kena buat dulu. Kena buat saluran aircon dulu. Baru naik tiang. Kalau tidak nanti kan. Kalau tidak nanti dah siap baru nak tebuk masak. Lepas tu yang saya tengok yang biasa studio yang ada cloud tu, untuk apa? Ada cloud, yang gantung tu. Diffuser. Tempat saya diffuser saya tu saya terus buat diffuse di dalam ceiling tu terus. Ceiling saya dia tak straight lah. Ceiling studio saya tu dia macam triangle sikit. Dekat belah speaker ni dia lebih kurang duduk 1 kaki punya tu jarak. Lepas tu kat belakang dia tu nak turun sampai 3 kaki lebih. So dia macam sanding lah. Sama juga macam buat cloud lah tu. Buat cloud ni bahaya dia ke apa? Kau tengah lepak tiba-tiba cloud tu jatuh sakit. Binjul. Risau apa nama tu, tengah gegar semua kan. Jadi tak payah kot. Saya rasa macam bilik tu jangan simetri sangat lah. Bilik tu macamnya kalau bilik tu 4 segi, kalau kata bilik abang tu kata 10x10 kan. Dia jangan simetri sangat lah. Larikan dia macam nak cakap macam mana kalau kita pakai pen boleh. Saya boleh tunjuk je ni senang. Dia tak boleh simetri. Sekejap. Saya share screen. Dah jadi kelas melukis apa dia. kan ni kan. Katalah bilik dia kata 4 segi je. Ni macam nak ambil yang segi-segian ni, segi-segian. Macam ni kata kan, kalau bilik kita lebih kurang macam ni kan. Okey, dinding abang tu kalau boleh macam ni bang. Dia macam tu. Sengit sikit tau. Yang sini dia akan dia off angle sikit macam tu.
Yang ini pun lebih kurang macam ni lah. Macam tu. Contoh ni, macam lukisan ni jangan diperhati sangat lah. Tapi dia macam tu. Dia macam tu, kita offset macam tu. Maksud dia memang kata apa, tak boleh ni lah. So dia punya apa tu? Dia tak boleh angle sangat, dia tak boleh 90 degrees lah. Memang dibina memang sengit kan? Baru bilik tu tak memantul. Sebab dia kalau simetri betul-betul bersegi, dia akan pergi merata-rata lah. Jadi kalau macam ni tak payah pakai diffuser lagi dah. Tak payah nak lekat-lekat span semua dah, tak payah. So mungkin kat sini jarak dia mungkin kat sini, katalah dekat sini antara dinding ke tiang tu kata 2 inci kan. Sini mungkin 4 ataupun 6 ke apa. Kalau studio saya tu saya tak ingat lah berapa jauh dia berlari Tak salah saya, yang belah sini, belah dekat drum tu boleh sampai 1 kaki lebih tu saya rasa. Dia punya lari. Baru dia faham dia punya. Tengok kalau dekat studio biasa sengit-sengit tu kan. Kalau tidak kita boleh pakai span, kita boleh letak span macam sengit-sengit span yang macam diorang petampal sengit-sengit tu kan. Tapi benda macam tu lagi, untuk saya kira-kira lagi mahal. Yalah. Baik kita off symmetry macam ni lagi dia murah kos dia kot. Amboi gitar 8, lawa gitar. Ni saya tekan ni solar. Ada je gitar lawa-lawa keluar ni, aduh hai. Solar yang cikgu nak tengok tu. Ada. Color tu saya suka tu. Saya berkenan color tu. Dia bukan apa fikir ni kan. Baik cari yang feminin sikit bagi apa kata apa, tak tahu kata apa ni sangat. Rock 90-an lah cikgu. Baik tu, lawa tu, color pink. Memang musim sekarang tengah pink kan. Tak tahulah ni Ola punya kerja ni. Lawa lah. Tu hambaka-hambaka lah. Hambaka lah, tapi dia pakai solar Duncan. Solar Duncan Duncan solar. Dia bukan yang, dia ada satu lagi yang betul Duncan betul. Dia pakai betul ni solar pick up Ni memang Duncan solar lah. Mungkin dia tempah dengan Duncan tu. Mungkin lah kot. So dia lebih kurang macam ni lah cikgu, dia punya bilik. Kalau nak buat lebih kurang macam ni. Hari ni aku jadi arkitek melukis. Salah lah. Salah je, sorry. Macam ni. Dia bilik dia kena lebih kurang macam tu lah. Jadi kalau kedudukan apa nama macam kita letak speaker ke apa semua, sengit jugalah. Dia kalau kita lari ni, bila dah siap bilik, kita tak rasa bilik tu lari. Kecuali kalau kita pergi betul-betul dekat dengan dinding, memang kita rasa lari lah. Tapi kalau macam ni pun, kalau nak ikut kalau dah buat macam ni, jarak antara dinding ke meja kita ni lebih kurang, kalau boleh dalam 2 kaki. Antara ni kan, daripada dinding ke meja ke speaker kan, dalam 2 kaki. Baru bunyi tu dia tak hilang bass tu. Kalau kata cikgu pakai, kalau cikgu pakai speaker stand lah, simetri. Dia ni simetri lah kan. So meja kat sini lah. So lebih kurang macam tu lah. Contohlah dia dapat dah simetri. So kalau cikgu ada barang-barang macam kabinet semua, cikgu letak tepi sini lah. So benda tu jadi macam kabinet ni akan jadi cikgu punya isolation lah. Kabinet. So kalau kerusi ke apa, kalau boleh kerusi kat sini lah, kat belakang lah kerusi. So recording berlaku kat sini lah. Ni tempat recording akan berlaku dekat area sini. Ni dia tak boleh kat sini. Ni recording kat sini. Dia kena macam cikgu cakap tu, dia offset sikit. Ataupun dekat depan lah, ataupun dekat dia dekat sini lah, ataupun sini. Macam tu. Lari sikit macam tu. Dia punya position pun kena sengit juga. Macam position kita apa, nak macam kita kalau boleh tak kalau vokal tu kalau boleh jangan hadap speaker lah. Kalau bilik satu lah kan, macam satu bilik macam ni, kalau boleh jangan hadap speaker lah. So kita lari sikit angle dia macam ke sini sikit ke 45 degree sikit ni. Ke arah lari dengan sikit kiblat dia lah. Lari kiblat sikit lah. So vokal tu maybe kat sini start vokal, ataupun jangan buat kat sini vokal dah. Ni tak boleh. So kat sini boleh. Area yang area sini boleh lah ni. Cantik ni. Macam tu lah. So vokal tu kita record tu mungkin dia punya angle tu dia
ke 45 degree sikit. Melawan speaker tu sikit lah. Dia yang apa ni membantu ke tak yang kita beli apa nama tu yang macam ada span tu yang dekat depan Macam yang saya sendok ya saya tahu. ah Saya kata tak. tak bantu Tak tak bantu. dalam bantu. Itulah benda yang paling membazir sekali saya rasa. Pada beli tu baik beli tambah duit beli mikrofon, bagus lagi baik. Itu saya punya pendapat lah. Ya. Saya dah try kan, semua orang kata kena pakai ni lagi bagus. Aku tak nampak dia punya beza pun. Kecuali kalau memang betul bilik tu memang bergaung, tak ada macam bilik cikgu ni pun saya tengok ada banyak barang, maksudnya ada kabinet, ada barang kan. Ini pun dah jadi isolation. Jadi tak perlu nak ada benda lah tu, kecuali memang bilik tu memang ada bunyi kuat. Tapi still juga tak bantu juga. Baik gantung tutor je. Lagi murah. Berapa sen je gantung tutor. Yalah, tak banyak kan. Tapi benda tu nak cantik lah biar orang tengok. Wow, studio kan. Tapi membazir lah 4-500. Tak tahu lah berapa, 1000 dia tak harga dia. 4-500. 4,500 lah. Tak payah lah, kalau nak buat tu boleh lah cantik, tapi saya rasa membazir lah. Saya mata saya kata membazir lah. Saya pun sebenarnya speaker pun bukan guna monitor speaker ni, pakai speaker biasa. Tak juga hi-fi ni, speaker orang kata apa. Macam mana speaker yang orang tu pakai untuk basking kat luar. Oh, PA speaker lah. PA speaker ni. Lepas tu ada satu speaker clone Yamaha. Oh, speaker clone Yamaha ada Tapi itulah kata belum ada ni lah, belum belilah speaker ni sebab saya rasa tak perlu sangat masa sebelum ni lah. Nanti perlu. Ni kalau dah betul nak tapi kalau ada speaker besar macam speaker PA Yamaha, macam speaker PA tu kan, itu recording paling senang lah tu, boleh blast kuat-kuat. Kerana orang yang jenis nak dengar, dia nak recording nak kena dengar kuat-kuat kan. Speaker PA tu paling bagus lah tu. Itu cuma orang kata apa, nak dapat orang kata apa, yang orang cakap flat apa nama tu. Oh ya. Dia tak ada lah. Dia tak dapat dah, kita tak dapat dah nak balance flat response tu, tak dapat lah. Kalau nak pakai nak balance flat response tu kan memang kena beli speaker, betul-betul speaker lah. Apa suggestion cikgu lah kalau yang speaker yang biasa-biasa lah, betul, yang bagus lah. Kalau saya memang saya tak ada lain yang saya nak suggest kecuali Yamaha HS7. HS7 tu? Atau kalau nak cuba nak kelainan sikit, nama dia Kali Audio. Macam Tenor semua okey? Tenor bunyi, saya takut bunyi tu tak sesuai dengan telinga cikgu je nanti. Tenor tu dia bass kuat tau. Bass dia kuat. Jadi saya lagi suggestkan sama ada Yamaha HS7 ataupun kalau lain satu lagi nama dia Kali Audio tu. Itu pun bagus lah bunyi dia. Ada tak? Berapa harga dia LP6 dia rasanya. Model dia LP6. Ada tak? Ni betul. LP6. Ni pun baik tu. Harga dia tak semahal macam HS7 lah. Dia 6 inci. 1653 harga dia. 653. Nah, kalau HS7 rasa 2000 lebih kot. Macam KRK tu. Okay, itu semua bass kuat lah. Untuk benda-benda macam hip hop tu semua ada terasa sikit lah. Dia kuat lah. Tapi kalau kata kita ni banyak main benda rock, mid kita nak kena ketat kan. Ya, HS7 ni, Kali Audio ni dia bantu kita dalam sound lah, untuk dapat puas nak dengar tu lah. Saya memang recommend sangat ni lah. HS5 okey. Boleh? HS5 pun boleh. Janji kalau HS5, saya rasa HS5 pun dengan dia ni harga dia beza sikit je kot. Tapi saya pun tak sure sekarang berapa harga dia. HS5 ada tak? Beza 300-400 lah. 300-400 beza. Dia 23, 19. Lebih kurang 400-500 beza. Tapi banyak berbeza, bunyi banyak beza lah. Pasal HS7 tu dia punya low cukup kuat lah. Bila kita macam kata kita main benda palm mute semua tu, kita dengar tepat lah. Bila HS5 ni dia bass kurang sikit lah. Tak puas telinga je. Tapi rasa kalau Genelec? Ya, terbaik lah. Kalau boleh beli Genelec, baik beli Genelec je.
Genelec yang macam telur tu kan. Itu berapa? 4,000 lebih 4,000, 5,000. Tapi benda-benda macam ni macam HS berbanding Genelec tu dengan HS5 ataupun Kali Audio atau mungkin RK ni, speaker-speaker ni diorang buat untuk home studio. Memang khas untuk home studio lah. Home studio. Genelec ni dia degil, dia bukan degil, dia cerewet sikit. Genelec macam saya pakai vocal semua ni, dia nak kena bilik tu betul baru bunyi dia betul. Dia cerewet. Macam saya dulu nak letak kat studio saya tu pun, nak beli speaker, saya rasa saya try dekat 7 jenis speaker lain-lain baru dapat speaker yang kena dengan bilik tu punya bunyi yang saya nak tu. Yang dengar tu puas dengar dia tu kan. Saya try Genelec tak boleh. Dia kurang bass dia kuat. Lepas tu saya try lagi apa, Dyn Audio. Saya try KRK yang VXT tak boleh. Last kali saya pakai vocal. Tapi lepas pakai vocal tu saya termenung lah. 13,000 je. Vocal. Termenung. Bukan apa. Sekarang saya pergi macam ada studio kawan-kawan yang guna KRK kan. Dia rasa bass dia bukan macam bunyi dia sekali dia buat dah bunyi sedap. Kita kadang-kadang takut juga kan sebab bila dekat luar lain bunyi. Biasa. Memang KRK tu memang speaker untuk dengar sedap. Tu tak best tu. Dia kalau nak betul flat response macam ni kan, flat response. Lagi apa HS7 tu semua tu flat response. Kita dengar macam apa kalau bunyi kita hancing lah dia keluar. Kalau bunyi kita tu bagus, bunyi dia bagus gila tu kan. Yang tu saya nak tu. Saya memang berkenan sangat ni sekarang ni. Saya pun berkenan dengan Kali Audio ni. Saya dah try tadi. Tapi diorang tak hantar lagi pun. Kata nak hantar. Saya tunggu juga. Kata nak hantar suruh bagi saya try. Tak juga. Tolong juga selalu orang hantar. Dia orang kadang-kadang hantar tu suruh review kan. Yalah. Ini pun tak rugi juga pun. Tak rugi lah. Tapi saya punya jenis pula, kalau benda tu bagus, saya review bagus. Kalau benda tu tak bagus, saya hantam. Itu kadang-kadang dia orang tak berapa suka juga nak hantar barang. Dia orang takut nak hantar. Takut saya kata, speaker ni tak bagus, jangan beli. Yalah macam orang suruh, bila orang suruh review apa nama, macam mixing ke apa kan. Kadang-kadang terpaksa cakap jujur, lain lah. Tak best lah. Kadang-kadang kita jujur orang marah kan. Lagi macam saya kata boleh takut down juga kan. Kalau macam kadang-kadang macam bila diorang hantar barang untuk saya review kan, saya cakap terang-terang, kau nak aku cakap jujur ke tak jujur? Kalau tak jujur kau kena bayar aku lebih sikit lah. Compensate sikit lah aku punya menipu tu kan. Sama dengan Ola pun. Ola tu sama. Sebab saya tengok Ola dia punya review pun macam tengok skrip dia. Kan macam dah prepare je kan. Dah prepare. Biasa tu bila dia suruh bayar tu yang saya kata, alah aku ni tak boleh lah. Aku takut nanti dekat akhirat nanti kena soal siasat. Aku ni penakut kata. Jadi kalau kau nak, sebab saya selalu tengok cikgu punya ni. Review cikgu. Kalau orang tanya betul, siap lah. Kalau kau nak betul-betul aku tak ada yalah apa nak suruh. Kalau nak jujur aku bagi yang jujur. Tapi kalau kau nak aku cerita yang menyedapkan hati pun boleh juga kan. Tapi sekarang saya tengok orang lah. Saya tengok dulu macam orang tu macam kata macam saya dengan cikgu kan, cikgu pun dah okey dengan saya. Kalau cikgu tu saya bagi jujur lah. Jujur habis lah. Kalau tak bagus saya kata tak bagus lah. Kalau bagus saya kata bagus lah. Tapi kalau budak-budak baru yang baru-baru nak kenalan tu, saya lapik sikit lah dulu. Dia tak bore macam dulu lah. Dulu saya bore je terus. Dulu memang tam ya saya tengok. Sekarang tak boleh lah kot. Sekarang orang pun sekarang situasi tak baik kan. Ya, semua bad mood. Semua bad mood je kan. Jadi kita cool down sikit lah. Tapi yang saya cuba cover ni sebenarnya kadang-kadang apa dia punya, saya dengar dia punya quote macam tahu pun betul lah. Saya cover ni untuk bagi presentation je lah untuk dengan cikgu nanti lu lah. Tunggu sampai REM saya. Dan REM muzik beli juga Saya nak buat dalam music ni lah, nak masuk gitar. Sebab gitar sekarang ni saya nak miking guna cara cikgu lah. Guna try lah. AI. Lepas tu dekat sana dah lepas tu boleh bisnes cikgu.
Tak siapa, ni bisnes tak ada. siapa nak react boleh hantar. Pasal saya sendiri je lah. Tak berani. Seronok saya seronok benda tu bila kita dapat buat ream ke benda tu. Puas rasanya barang kita tu guna full potential tu. Saya Betul lah. memang bukan anti VST tapi tak boleh. Tak, saya sebenarnya buat macam ni, sebenarnya saya nak rasa apa yang orang dulu rasa buat. Tu je saya rasa ni kan. Tu yang saya beli, orang cakap tube bagus. Betul ke tube bagus? Kumpul duit beli. Beli ya. Lepas tu apa nama orang kata miking, kalau banding dengan VST ni ada lain sikit. Try. Jangan tak cubalah. Kan terasa lain kan. Macam Tapi dia punya apa nama range harga tu ikut kemampuan. Kemampuan lah. Tak payah pergi 100%. Macam sekarang ni pun zaman online semua ni kan, semua benda online, YouTube apa semua ni, quality dia drop sikit. Kita tak payah pergi high end sangat pun tak apa. Yang cuma high end tu kita punya kepuasan sendiri lah. Terus terang saya cakap, saya pergi belajar pergi dekat YouTube kan. Tapi dapat ilmu tu tak macam kita bersemuka macam ni lah. Lain. Dia kena one on one. Macam ni baru dia telus bercakap dia kan. Cerita dia telus lah. Tapi kalau macam secara kelas macam webinar tu pun okey jugalah sebab kita ada peluang nak bertanya. Tapi itulah kata saya dah cuba macam ni kat saya buat dengan anak murid saya kan, pakai Google Meet semua. Tapi bila dah semua tutup kamera pun dia orang buat tidur ke tak tahu. Tak best kan. Tu yang saya kadang-kadang saya tak puas hati kalau buat webinar tu kan. Macam mana kau nak belajar main gitar tapi kau tutup kamera? Aku nak juga tengok kau punya muka, nak tahu juga macam mana kau tu orangnya kan. Jadi betul karakter. Kadang-kadang tak confident, ramai tak confident. Saya tak kisah orang ni, main-main je lah. Orang nak cakap apa cakap lah. Jadi kenapa saya buat one on one ni pun pasal itulah, banyak ramai segan nak tanya terang-terang apa dalam macam seminar ramai-ramai orang segan nak tanya. Kata okey tak boleh kita buat one on one lah. Lebih lah bagus dalam sejam tu kau tanyalah apa kau nak pun. Apa masalah kau nak cerita masalah rumah tangga pun aku dengar kata. Tak ada masalah lah. Tapi best, tapi seronok benda macam ni sambil mengajar sambil tu saya belajar juga lagi. Benda-benda kadang-kadang dah lupa kan. Kadang-kadang tak terfikir. Tak terfikir bila tanya orang tanya tu. Betul juga. Macam ni cara buat dia kan. Tiba-tiba terasa macam besok nak buat juga nak try lah. Balik lama tak buat kan. Tapi cikgu yang saya buat ni kadang-kadang dia punya kod dia macam apa string kan. Tiba-tiba dia tak ikut dia punya code track kan. Mungkin dia tak masuk dekat dalam code track tu betul. So macam kalau tak masuk kata contoh kalau tak masuk dalam code track, apa cikgu boleh buat macam ni. Okay, saya buka satu file tak kisahlah ada tak file ni. Okeylah. Okeylah buat baru je lah. Kadang-kadang bila kita masuk code track, kita masukkan chord. Ni kita buat track. Ni gitar ream. Tadi macam dia macam tak bertukar tu kan. Dia tak tukar chord kan? Saya faham tu. Kadang-kadang bila kita letak chord track, katalah kita letak chord track dulu lah. Saya letak 2 chord lah. Senang. C, A minor, kata A minor. Kata ini D minor, katalah Ini contoh je lah So bila kita letak chord ni, kadang-kadang dia ke belakang daripada bunyi chord kita tu. Macam ni cikgu drag macam ni lah. Drag macam saya buat tu lah. Sama kan macam ni kan. Belum ada track, sorry. Add MIDI track. Katalah macam ni. Kadang-kadang bila kita drag ni, dia tak tepat. Jadi apa cikgu boleh buat? Cikgu klik highlight, double click, nanti dia buka ni Okay. Kadang-kadang dia terkena macam ni. Ni dia rapat ni. Jangan nampak tak? Note tu rapat ni tu. Dia rapat tu. Dia rapat. So apa cikgu kena buat? Cikgu ambil macam ni, cikgu highlight balik kan. Kata chord ni A minor ni, cikgu tarik sikit belakang je macam tu. Buat lubang sikit. Dia kadang-kadang ni yang kacau ni dia bila dia bertemu note yang sama ni kan, dia bertindih. So bila dia bertindih ni dia tak jumpa chord tu. So cikgu tarik sikit belakang lah, buat lubang sikit je macam tu. Yang banyak-banyak lah.
dalam 2-3 tick macam tu. Dekat-dekat sikit macam tu. So ada lubang sikit. So dia akan detect chord selepas tu. Oh, padat tu pun dia bunyi kadang-kadang dia time E tu dia masih E lagi. Kan dia tak gerak kan. Ha, Lepas tu masa cikgu letak chord track ni, cikgu pastikan grid on kan macam ni. click on. Grid on. So maknanya benda tu akan belaga macam ni lah ni. Dia kena event lah. Kena adjust sikit lah. Tarik sikit je. Kadang-kadang benda tu kita tak nampak macam ni terputus kan. Tapi sebenarnya ada sustain tu kan dia, tapi MIDI note tu dia tak kacau lah. Sebab string dia memang ada sustain macam mana pun. Satu lagi cara ataupun cikgu kedepankan sikit note yang selepas tu lah. Macam ni. Yang ini kan. Cikgu boleh tarik ke depan macam sikit. Ataupun cikgu movekan pakai ni je. Pergi kat belah start ni. Pergi kat nombor yang paling kecil sekali ujung sekali ni. Cikgu tolak ke depan sikit je tu. Macam ni kata. Saya heran apa hal dia. Daripada D minor tu, daripada A minor ke D minor tak mau tukar macam. Kan ini chord ni macam ni kan. Note ni kan belaga dua ni. Ni belaga kan. So cikgu highlight yang ni. Tolakkan pakai mouse je. Tolak je ke depan sikit macam tu. Tu satu. Tapi inilah lari daripada grid sikit lah. Ataupun highlightkan yang belakang dia ni. Buang sikit je. InsyaAllah dia okey. Jadi cara dia. Saya selalu tak buang ke belakang tu. Saya tolak ke depan chord tu. Tapi bila kita tolak ke depan chord tu, bila kita tolak ke depan chord ni, nanti chord kat sini pula makan. Itu yang jadi, ada pun kacau juga jiwa. Tapi itulah kata dia bukannya semua chord. Dia dalam kan 1 2 3 chord, 1 2 chord je kan. Pasal chord tu dia belaga note tu macam ni. Kalau kata dia jumpa benda yang dalam dia punya dominant ni kan, macam ni kan. Dia terjumpa A minor pergi F, memang ada lah benda tu. Betul lah. Mana dia pergi F, ada mana A dengan C tu masih jalan ni, masih melekat kan. A minor kata dia pergi daripada C pergi A minor, lagi dia melekat lah tu. C katalah lagu ni C pergi A minor, lagi dia tengok ni kan bersambung ni note ni kan. Tu yang jadi dia ceng, tak tukar chord, dia tak tukar chord tu. So saya punya style saya buat macam ni. Dah. Ada longkang sikit. Nanti dengar lah. Tak apalah. Kalau nak ni pun komen. Saya berapa nak buat. Orang kata kalau belajar tak ada hasil, tak nampak, tak bagus kan. Memang kena praktik. Baru sedap. Kau tak dengar je dia tak jadi kan. Kena praktikal lah tu. Tengah praktikal. Dengan anak murid sendiri pun marah kan. Elok juga saya ada beberapa orang yang cikgu yang belajar tengah belajar dengan kelas dengan saya ni, ada beberapa orang cikgu seronok buat apa dengan cikgu ni, dia faham kalau aku buat macam ni sama juga macam aku mengarah anak murid aku. Marah anak murid tapi sendiri tak buat kan. Tak buat kan. Tapi ini senang lah. Ini benda chord track ni untuk saya paling champion lah. Tak tahu pegang piano jadi piano, tak tahu pegang chord jadi chord. Tapi yang penting tu dia punya riff tu boleh buat kan. Best. Tu yang saya keluar tiba-tiba berapa kali saya dah keluar buat 2 backing track saya buat kan. Itu semua macam tu lah, campak-campak dalam kelas ni, setengah bual-bual dengan cikgu ni macam ni kan. Macam ni nak buat ni, saya campak chord, saya campak. Sedap pula chord ni. Taruh drum lah. Cop jadi backing track. Ambil lah, solo lah korang. Lipat lah korang. Seronok. Ni dah ada request lagi. Boleh tak buat country pula? Nak bunyi country pula. Boleh? Nanti time saya buat. Seronok. Cuma saya tak buat apa. Saya dah lama tak buat benda-benda riffing macam benda-benda metal, benda-benda rock. Saya lama tak buat dah. Kadang-kadang tu lah, nak buat benda yang kita mengajar ni kadang-kadang kita sendiri belum berkembang kan. Saya mengajar macam tu lah. Kadang-kadang buat tahu je dengan anak murid kan. Lepas tu bila fikir balik kan, macam ni kan. Sama je. Sama je cikgu. Tapi ni seronok lah. Saya seronok bila lagi ramai orang nak tahu benda tu, nak hasilkan bunyi tu baik-baik kan. Berjaya atau tidak tu terpulang kemudian. Tapi dah tahu tu kan, mesti boleh buat sampai jadi ni. InsyaAllah boleh macam tu. Daripada mati kita tak tahu. Kita benda kita nak tahu. Tapi mati macam tu tak tahu kan. Tak guna lah.
Dia best. Lagi satu untuk saya, untung benda ni seronok ke apa. Saya bercerita kat cikgu, cikgu bercerita kat kawan-kawan lagi kan, lain kan. Benda tu apa? Jadi loop lah kan. Ada loop je, semua orang dapat belajar tu, seronok. Hmm. Orang kata mati meninggalkan, adalah benda yang kita tinggalkan sikit kat orang lain. Hmm. Okay, cikgu. Okey. Makan masa cikgu banyak. No problem. Okey, nanti kita jumpa lagi lah insyaAllah minggu depan. Kalau boleh cikgu, saya dia nak, bukan nak ni lah, nak cerita, kalau boleh cikgu cerita sikit lah macam mana kita nak buat string session tu. Sebab boleh? Nanti minggu depan. Saya bukan tak faham tau. Macam kalau macam kita tengok string session yang pakai violin, dia chord dekat mana tu, saya tak tahu nak faham. Okey, boleh. Minggu depan kita boleh cerita tu. Minggu depan kita cerita pasal macam mana nak build string lah. Nah, dia ada 2-3 tu. Kita nak buat string pop, kita nak buat string orkestra. Macam string orkestra kan. Sebab kadang-kadang dia terlebih overcode, tak code banyak pun jadi lain bunyi. Jadi lain lah. So kena benda tu nanti ada demi formula dia tu. Nanti boleh tunjuk insya-Allah. Okey. Cantik handsome. Nanti kita jumpa lagi insya-Allah. InsyaAllah. Okey cikgu, terima kasih. Jumpa lagi. Assalamualaikum. Baik. Salam.